Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi terima kasih kerana menonton IMR TV dan menonton rancangan yang sedang saudara-saudara saksikan sekarang ini, Aura 13, sempena dengan pemilihan UMNO 2013 ini. Dan sebagaimana yang biasa kita tampilkan calon-calon, kali ini kita menampilkan seorang calon yang akan bertanding mempertahankan jawatannya sebagai Naib Presiden UMNO. Naib Presiden UMNO yang kanan, dan beliau tidak lain dan tidak bukan yang kita jemput datang ke studio, dan kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kerana kesediaan beliau datang ke studio ini. Beliau tidak lain tidak bukan ialah Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selamat datang, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok, kita tak mau buang-buang masa ni pasal banyak nak cerita ni, Tok, ya. Pertama sekali, Tok, ya. Datuk menjawat jawatan. 3 jawatan yang terakhir tu boleh dikatakan merupakan jawatan yang sangat-sangat penting dalam konteks membangun negara. Di Jabatan Perdana Menteri, menjaga agama. Kemudian pindah ke Kementerian Pertahanan dan pindah pula ke Kementerian Dalam Negeri sekarang ini. Tu bagi kebanyakan ahli UMNO, bagi kebanyakan rakyat, agaknya kadang-kadang mereka kurang faham sedikit tentang keistimewaan ketiga-tiga jawatan, terutamanya 2 jawatan yang terakhir itu, Datuk. Agaknya boleh tak, Datuk, terangkan sikit dalam konteks membangun, dalam konteks hubungan kita di Asia, di ASEAN, di Asia dan di dunia ni, Datuk. Sila, Datuk. Alhamdulillah saya ditakdirkan sebelum itu sebagai Timbalan Menteri Pelancongan, dan selepas itu dipindahkan ke Kementerian Penerangan, sekarang ini Komunikasi dan Multimedia. Sebagai Timbalan Menteri tentunya saya tidak banyak peluang untuk membuat keputusan, tapi sebagai pengikut yang tegar. Tetapi apabila saya ditempatkan di JPM, kerana latar belakang saya adalah sebagai banker, selepas graduate daripada Universiti Malaya, pekerjaan saya dalam bidang bank, dan saya ke sektor korporat di Permodalan Nasional Berhad. Pengalaman itu telah menjadi aset penting ketika saya menjadi menteri di JPM. Walaupun di dalam hal ehwal agama, tetapi banyak dana pelaburan yang diletakkan sama ada di bawah Mawib ataupun di bawah tabung haji. Jadi pengetahuan di dalam korporat itulah yang banyak membantu saya menghidupkan organisasi keagamaan, biar di peringkat nasional atau dikoordinasikan di peringkat negeri. Alhamdulillah, ianya cukup memuaskan hati saya walaupun saya tidak begitu lama di JPM. Namun apabila Datuk Seri Najib mengambil alih sebagai Perdana Menteri, saya telah berada di MINDEF, di Kementerian Pertahanan. Itu seperti sirih pulang ke ganggang. Sebab pada tahun 1990, saya menjadi sisa politik di kementerian itu ketika Datuk Seri Najib dipindahkan dari Kementerian Belia dan Sukan ke MINDEF. Dan selepas itu saya diberi peluang selepas pilihan raya umum yang ke-13 ke KDN. Saya merasa bersyukur kerana ini ada rentetan yang membantu saya di KDN sekarang. Perlatar belakangan agama membantu untuk saya menghidupkan bakar bahagian agama dan kaunseling, PDRM, dan bahagian PQ ataupun penerbitan dan Al-Quran. Manakala pengalaman di MINDEF, Kementerian Pertahanan, banyak membantu saya tentang gerakan dan operasi yang di MINDEF perang sekali-sekali, tetapi di KDN perang hari-hari. Jadi asas itulah yang menjadikan saya lebih bersiap siaga dalam menentukan bahawa tugasan saya di KDN sebenarnya banyak dibantu oleh kedua-dua kementerian yang saya lalui sebelum ini. Tok, saya tidak nak ada implikasi apa-apa, Tok, yang saya nak sebut ni. Rakyat termasuk orang-orang UMNO, mungkin termasuk juga perwakilan yang akan memilih Datuk nanti, siapa juga yang nak dipilih, Tok, sedang menunggu-nunggu sebenarnya satu figure, Datuk, satu figure di Kementerian Dalam Negeri, figure yang ada roh macam Tun Dr. Ismail, figure yang ada roh macam Ghazali Syafi'i, Tan Sri Ghazali Syafi'i, figure yang ada roh macam Tun Dr. Mahathir, untuk mengetuai satu kementerian namanya Kementerian Dalam Negeri. Setakat ini yang ditinjau lah. Kami IMR ni selalu buat tinjauan tu. Sama ada tinjauan tu sahih tak sahih, itu soal lain tu, ya. Tinjauan yang dibuat, nampaknya rakyat menyambut baik saranan-saranan di mutakhir ini yang diberikan oleh Datuk sebagai
Menteri Dalam Negeri? Siapalah saya berbanding dengan tokoh-tokoh besar, nama-nama tersohor, Tun Mahathir, Allahyarham Tun Dr. Ghazali Syafiee, King Gaz, ataupun Allahyarham Tun Dr. Ismail. Ini memang nama-nama besar. Bagi saya, apabila saya lihat ada 42 kuasa sebagai Menteri Dalam Negeri dan ada banyak garis panduan untuk dilaksanakan sebagai Menteri Dalam Negeri, saya tidak menggunakan lebih daripada apa yang saya ada. Cumanya saya mungkin mempunyai exposure ataupun pendedahan yang agak berbeza. Saya tidak boleh menunggu di mana orang dibangsakan dan tidak ada pembelaan hatta daripada penggiat-penggiat hak asasi manusia. Polis dibunuh dan mereka dicederakan. Mana dia pejuang-pejuang hak asasi manusia membela mereka? Adakah penjenayah patut dibela mengikut hak asasi? Apabila saya membentangkan dan menggulung PAC, PCA, Preventive Criminal Law, Crime Act, saya dihujani dengan pelbagai-bagai tohmahan yang kononnya yang saya lakukan ini hingga 19 hari bulan September. Kerana hari besar itu, saya akan lakukan lebih daripada 19 hari bulan. InsyaAllah, selagi saya diberikan kepercayaan oleh Perdana Menteri, saya akan lakukan yang terbaik untuk rakyat. Bukan untuk kumpulan minoriti yang dibela oleh mereka yang ada kepentingan untuk mencari perbatuan politik. Tok, adakah kerana darah Jawa, kubu Ponorogo dan Ponorogo tu, ayah kubu Ponorogo, ibu Ponorogo. Sebut baik-baik sikit. Macam mana sebut itu? Kubu Ponorogo. Bapa saya dari Yogyakarta. Alhamdulillah, Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 itu dua pupunya. Ya. Artinya tak ada Kulon Progo. Ya. Ibu saya, bapanya dari Ponorogo. Apa betul? Ya? Itu saya sebut betul tadi. Ponorogo. Bukan Ponorogo ya. So dalam hal ini, tapi sebelah ibu kepada mak saya orang Perak asal, ya, keturunan Tok Sago. Artinya ini kombinasi yang baik dalam darah saya ini, insya-Allah. Tak, saya nak sebutkan adakah kerana darah Jawa itu menyebabkan menyebabkan kesesuaian memegang jawatan di KDN, di Kementerian Pertahanan dulu dengan stern tu, ya, stern posture tu. Adakah itu membantu? Saya tidak fikir begitu, tidak. Sebab yang berpindah berhijrah ke Malaysia itu datuk-datuk saya, ibu bapa saya dilahirkan di sini dan saya juga dilahirkan di sini. Di mana bumi dipijak, di situ langit saya junjung. Jadi namun akarnya, tunjangnya saya tidak boleh lupakan bahawa datuk saya, mbah belah bapa dan ibu memang dari tempat-tempat tadi. Datuk boleh fasih berbahasa Jawa? Saya tak berapa fasih sangat, tapi bahasa harian saya dengan adik-beradik saya bahasa itulah. Okey, Tok. Ini yang soalan yang serius sikit. Kita baca dalam akhbar dan dilaporkan juga banyak dalam blog-blog, seolah-olah ada macam kesatuan di antara tiga-tiga naib presiden yang ada sekarang ini. Seolah-olah ada kepaduan, ada kesatuan, ada understanding di antara mereka. As opposed to misalnya salah seorang lagi petandingnya ialah Tan Sri Isa. Dia mengatakan dia solo, dia tak percaya dengan kesatuan, understanding ni, dia nak pergi solo saja, dia katakan. Tentang kesatuan tu, betulkah ada satu kesatuan di antara tiga-tiga naib presiden yang sedang memegang jawatan? Secara kebetulan ketiga-tiga pemegang jawatan adalah datangnya dari kilang pemuda. Sewaktu Yang Berhormat Datuk Seri Najib menjadi Ketua Pemuda. Saya umpamanya menjadi setiausaha politik kepada Datuk Seri Najib ketika beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan pada 1 Oktober 1987. Datuk Seri Syafiee Apdal menjadi Esko Pergerakan Pemuda UMNO ketika Datuk Seri Najib jadi Ketua Pemuda dan saya jadi Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia. Dan Datuk Seri Syafiee Apdal juga adalah naik Ketua Pemuda Sabah dan kemudian jadi Ketua Pemuda Sabah. Datuk Seri Hisham yang termuda dan berbeza 9 tahun umur daripada saya, beliau bersama dengan pemuda ketika menawarkan diri sebagai Ketua Pemuda Ledang dan kemudian menjadi Esko Pemuda
beliau pernah menjadi naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia ketika saya menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Jadi kilang pemuda inilah agaknya yang mencetuskan chemistry yang baik, dan tentunya Datuk Seri Najib sebagai mantan Ketua Pemuda memahami bahawa kilang pemuda ini mempunyai kesefahaman yang mungkin berbeza dengan lain-lain individu. Satu lagi yang panas dibincangkan sekarang di mana-mana. Jumpa saja orang UMNO, sama ada perwakilan ke tidak perwakilan, itu yang diceritakan. Seolah-olah Datuk dikatakan sekarang ni macam ada satu line yang lain daripada Perdana Menteri, ada satu line yang lain sekarang ni. Seolah-olah macam ada perlagaan-perlagaan dibuat terhadap konon-kononnya ada kata jalur Perdana Menteri dan jalur bukan Perdana Menteri. Dan ini merupakan dua jalur ini bertempur dalam pemilihan yang akan datang. Saya fikir itu satu analisis yang nakal. Saya melihat dengan mata hati dan juga dengan minda yang terbuka apabila perkara ini dia berkatakan, ianya tidak berlaku begitu. Di dalam kepimpinan saya ada, sama ada Presiden Parti, timbalan Presiden Parti, apatah lagi naik Presiden, ianya mempunyai satu jalur perdana yang cukup kukuh. Jika ada unsur luar, itu adalah unsur yang bukan dalam arus perdana, dan kita tidak boleh menutup mulut tempayan kerana analisis politik dan kerja-kerja untuk menggarapkan jalur politik yang berbeza, itu adalah hak individu. Bagi kita, sami'na wa ata'na. Artinya, bila kita akur dengan kepimpinan atasan Presiden dan Perdana Menteri, maka kita lakukan yang terbaik untuk memperkukuhkan parti. Soal sideline, itu hak mereka untuk menganalisis dan menggerakkan sesuatu yang pada hemat saya adalah lazim di dalam mana-mana parti politik dan organisasi yang namanya politik. Tok, setakat yang kami temu bual calon-calon yang datang kemari, semuanya bersetuju untuk mengatakan orang UMNO sekarang ni, ahli UMNO kena professional, kena well educated, kena orchestrative sifatnya begitu, dan kena professional, tu yang disebutkan banyak yang begitu. Walaupun dikatakan perlu ada guru-guru, perlu ada pensyarah macam dulu-dulu juga. Dan sekarang di depan saya ni, Datuk ada PhD. Datuk lama sebenarnya dalam dunia profesional, dalam dunia korporat. Datuk menceburkan diri dalam UMNO ni sudah lebih daripada 30 tahun. Maknanya gandingan-gandingan inilah yang dikirakan, yang dikatakan oleh teman-teman yang hendak tengok supaya UMNO itu mantap. Tetapi besar tetapi kalau ikut Tun Dr. Mahathir dalam blognya dan juga dalam ucapan-ucapannya, halangannya ialah halangan di peringkat cawangan, peringkat bahagian. Sukar golongan-golongan seperti ini untuk tembus masuk ke dalam UMNO. Sebaliknya, oleh kerana kegagalan masuk dalam UMNO, mereka menyeberang ke seberang sana. Bagaimana, Datuk? Dengan langkah transformasi yang dilakukan oleh Presiden Parti, semua halangan yang dikatakan itu telah terpinggir sebenarnya. Apabila mereka boleh memohon terus ke Ibu Pejabat UMNO, dan ada cawangan yang dipanggil cawangan Dataran Merdeka, yang diketuai oleh Setiausaha Kerja UMNO sendiri, yang keahliannya lebih 10,000, yang menerima ahli-ahli secara terus ini. Tidak ada sebab untuk ahli profesional merasa terpinggir atau merasa tidak inklusif di dalam UMNO, dan kami amat mengalu-alukan kalau ada yang mempertikaikan bahawa UMNO tidak pernah diremajakan. Lihat sayapnya, Puteri. Tidak ada yang lebih 35 kecuali ketuanya yang memegang jawatan. Begitu juga pemuda, ya. Tidak lebih umur 40 tahun kecuali ketuanya, ya. Dalam perkara ini peremajaan ini sentiasa berlaku, dan relevansi UMNO dengan pelbagai kumpulan harus diambil peluang oleh mereka yang anti-establishment, yang merasakan pelbagai alasan untuk tidak bersama dengan UMNO. Saya juga dulu, sewaktu saya menjadi pemimpin mahasiswa, saya mempunyai pandangan yang sama dengan mereka. Oleh sebab itu, saya amat memahami jiwa dan nurani mereka. Saya tarik cara lain, dan saya bersama-sama dengan mereka untuk menghidupkan roh UMNO itu semula dalam konteks yang berbeza. Artinya,
supaya kepemimpinan dalam UMNO, khususnya institusi kepresidenan, timbalan presiden itu diperkukuhkan dengan adanya dukungan daripada akar umbi, termasuk daripada golongan profesional ini. Tok, kita rehat sebentar, Tok. Para penonton yang hormati sekalian yang sedang mengikuti Aura 13 ini, tetamu kita yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri, dan kita akan sambung selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Dan ayahlah yang mengasuhkan. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu lagi dalam Aura 13. Datuk, saya yang banyak dibincangkan hingga hari ini, buka saja dalam portal mana pun, buka saja dalam blog mana pun, buka saja dalam surat khabar mana pun, tembak dulu, Datuk. Tembak dulu. Dan ada yang mengatakan, kenapa tembak dulu? Kecuali dia kata kalau misalnya betul-betul orang yang ditembak tu ada M16 di tangannya. Tok, macam mana cerita ni tembak dulu? Kawan ni pula katakan tak ada justifikasi langsung kecuali ada M16 di tangannya. Polis mempunyai SOP jata sendiri. Tidak ada dalam SOP itu mengatakan mesti ada tembak amaran dulu. Yang pertama, gangster tu lagi dulu kalau tak ada senjata. Yang keduanya, kalau ada senjata, polis mati dulu. Oleh sebab itu, maklumat intelligence itu penting. Siapa yang mahu jadi sasaran? Sasaran setelah dapat maklumat sebenarnya bahawa mereka ini ada senjata dan mereka ini adalah something, gangster. Apa yang berlaku di Pulau Pinang tu, saya rujuk ucapan saya itu kes di Pulau Pinang. Ya. Polis bukan trigger happy. Malah di dalam hal-hal operasional, hal-hal operasi, saya tidak pernah campur tangan. Saya cuma kata, gangster mesti dihapuskan. Jadi terpulang pada IGP, Ketua Polis Negeri, pengarah CID, Siasatan Jenayah untuk melakukannya. Jadi, asalkan SOP-nya diikuti. Di dalam perkara ini, jangan menjadikan portal berita untuk meracuni pemikiran rakyat, terutamanya mereka yang middle ground ini, bahawa apa saja yang terpapar dalam media mereka ada gospel truth. Yang kerajaan buat semuanya rubbish. Tidak ada credibility. Kalau mereka mahu adil, kalau mereka mahu betul-betul independen, adillah dalam pemberitaan. Keluarkanlah semua ayat sepenuhnya, jangan ambil separuh-separuh yang dipanggil sebagai half truth. Kenapa bila saya bercakap tentang mereka? Mereka lanyak saya. Saya ingat beratus.
kalau tidak pun beribu. Kenapa mereka lanyak kita dengan pelbagai berita? Bila kena sekali, wah seolah-olah mereka yang bermaqam malaikat, they can do no wrong. Jadi begitu. Saya fikir kalau mereka terbuka, kita pun terbuka. Jangan minta kita terbuka, mereka tertutup. Itu namanya jumud. Dan saya fikir ini harus dilihat. Ya, jangan ada agenda setting. PhD saya adalah dalam media, agenda setting adalah tajuk saya. These are the agenda being set by them. Untuk memburukkan seseorang, untuk memburukkan parti, untuk memburukkan kerajaan. Be a professional journalist. Bukan jurnalis jalanan. Yang mencari bahan dan spinnya. Dan saya fikir, kaedah itu adalah kaedah yang paling tidak profesional. Kalau tidak pun jijik. Okey, Tok. Okey, Tok. Saya nak redakan sikit, Tok. Tok, PRU ke-14 mungkin dalam 3 tahun setengah lagi, Tok. Setengah-setengah pemerhati politik mengatakan pemilihan UMNO kali ini adalah merupakan the pivot, Datuk, ya. Dia punya fulcrum, Datuk, ya. Sama ada nak menentukan UMNO rebah, UMNO jatuh, UMNO bangun dalam PRU ke-14. Contoh dia kata ambil Selangor lah. Saya familiar dengan Selangor ni, Tok. Daripada 20 kursi dulu kalah, 20 kursi dapat. Sekarang tinggal 12 kursi je, Tok. Kemungkinan 12 kursi jatuh lagi dalam PRU yang ke-14 yang akan datang. Macam Negeri Sembilan, 4 kursi saja majoriti. Macam Perak pun 4 kursi saja majoriti. Terengganu 2 kursi saja majoriti. Tok, apa pandangan Datuk? Datuk hendak yang macam mana sebagai seorang pimpinan yang tertinggi dalam parti? Bentuk yang macam mana pimpinan UMNO mesti dilahirkan untuk mendepani PRU ke-14 ni? Saya fikir banyak alternatif yang harus kita lakukan. Tidak mustahil kalau kita melihat legasi yang telah dilontarkan dengan baik hingga sekarang oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Pada saya, secara peribadi, mungkin pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan oleh Tun Razak harus dilakukan. Kita harus melihat politik Malaysia ini tidak hanya UMNO tetapi dilihat dari segi holistiknya. Dan saya merasakan tiba ketikanya wujud wahdatul fiqh, ya, penyatuan pemikiran, ya, di kalangan kita. Biarpun kita berbeza wadah politik, namun di dalam agenda tertentu, di dalam menterjemahkan maksud yang lebih besar, kita harus bersatu. Dan kita harus ada wahdatul amal. Tindakan-tindakan kita mesti bersatu. Saya lihat contoh dalam POKA, dalam PCA tadi, ya, saya dihujani dan ditembak dengan pelbagai persoalan, tetapi sebenarnya saya mengharapkan lebih daripada itu. Tembakan yang pun daripada saya. Tetapi alhamdulillah, bila saya lakukan penjelasan, bukan saja dalam waktu pengulungan tetapi di waktu jawatan kuasa, ianya dapat diperbahaskan dengan profesional. Biarpun pendapat berbeza, tetapi apabila pendapat itu musabah, saya terima dengan baik. Dan saya amat menghargai pendapat-pendapat yang berbeza, sebab pegangan saya mesti meladeni, melayani, meraihkan adab al-ihtilaf. Ada adab untuk menangani perbezaan pendapat, dan alhamdulillah saya diterima dengan baik. Itulah yang saya akan lakukan, insya-Allah. Dengan kapasiti yang terhad ini, saya insya-Allah melakukan pendekatan yang mungkin berbeza dengan orang lain. Tok, yang Datuk Seri yang kita nampaklah dengan Datuk Seri ada di KDN, dengan the very posture of you di situ, ya, dengan dengan PCA dan berbagai-bagai lagi yang akan datang barangkali, ya, itu menjadi umpan, saya namakan umpan kepada over the other side, ya, untuk spin benda ini. Dan sebahagian daripada rakyat kita mungkin akan termakan dengan spinning itu. Jadi takut nanti dengan posture yang sedemikian ini akan menjauhkan lagi orang daripada UMNO, daripada Barisan Nasional. Sebenarnya saya muhasabah pada diri saya sendiri. Dan muhasabah kepada parti saya, UMNO, dan Barisan Nasional pada keseluruhannya. Sebenarnya kita harus melihat bahawa ada 3 pendekatan di dalam berkomunikasi. Satu ialah interpersonal, komunikasi bersemuka. Kita mungkin melakukan itu pendekatan paling banyak. Tetapi
pendekatan non-verbal communication, ya, melalui media seperti ini, media sosial yang lain dan portal berita, ya. Saya fikir mereka yang tidak bersama dengan establishment menguasai kira-kira 87%. Dan hanya 13% saja yang ada dengan establishment. Bagi saya, muhasabah ini harus diteroboskan supaya kita mendekati kumpulan yang demikian. Dan pendekatan yang ketiga ialah idea-idea baru yang bersesuaian dengan kehendak sezaman. Artinya, bagaimana sesuatu isu itu diperjelaskan. The mind conditioning harus dilakukan. Bagi saya, dengan restu Perdana Menteri selaku ketua kerajaan, saya diizinkan untuk berbincang dengan mereka yang tidak pernah setuju dengan apa pun undang-undang yang dilontarkan. Tetapi alhamdulillah, keterbukaan Perdana Menteri ini telah menyebabkan saya mudah untuk melakukan kerja-kerja kementerian dan semua kerja parti. So, kita nak balik kepada pemilihan, Datuk. Sejak 2009 dirangka satu bentuk metodologi pemilihan yang dilaksanakan tahun 2013 ini. Gunanya sebagaimana yang disebutkan adalah untuk mentransformasi. Ini kata Perdana Menteri daripada New York baru-baru ni. Gunanya adalah untuk mendemokrasikan lagi, menyebarkan demokrasi sampai kepada ke akar umbi. Dan ketiganya ialah untuk mengelakkan politik wang. Tu, tiga-tiga aspek ni, transformasi sampai politik wang ni, atau ingat tercapai ke dengan budaya yang memang ada dalam UMNO itu, budaya memang mendalam, mendarah daging itu, adakah cara ini boleh mengubah budaya itu, Datuk? Saya juga menghidu budaya politik wang ini di parti lain. Jangan menuduh hanya UMNO. Saya tidak mahu membuka pekung di sinilah, ya. Tetapi lebih baik inklusif begitu daripada eksklusif. Dan apa yang dihajati oleh Perdana Menteri agar penentuan kepada struktur organisasi kepimpinan itu juga turut disertai dan diraikan dengan memberikan empowerment kepada pemimpin-pemimpin akar umbi yang terdiri pada ketua-ketua cawangan, ketua pemuda cawangan, wanita cawangan, puteri cawangan, malah dari ahli-ahli biasa akar umbi yang menjadi perwakilan cawangan kebahagiaan. Walaupun jumlahnya agak banyak dan mustahil untuk mana-mana perwakilan termasuk saya, mana-mana calon termasuk saya untuk berjumpa dengan setiap orang daripada mereka. Tetapi saya fikir setakat ini, inilah pendekatan yang terbaik, inilah transformasi yang terbaik. Dan ada sebuah parti itu, semua ahli adalah perwakilan. Itu lagi gila. Tak apa kerana ahlinya tidaklah sampai 100,000. 3.5 juta. 100,000, tapi UMNO ada 3.4 juta orang. Jadi saya fikir kita lebih baiklah daripada parti-parti lain. Tok, tadi perkataan transformasi ni, Tok. Kami yang jemput teman-teman datang kemari pun mendefinasi transformasi kadang-kadang ada variance-nya, ada variasi dalam interpretasi itu. Apa sebenarnya dalam konteks survival UMNO itu? What does it mean really? The word transformation itu. Kita harus keluar daripada kepompong konvensional. Maksudnya jika ada sebuah parti itu dikenali sebagai parti tauke. Ya. Parti yang satu lagi dulu parti ulama, tapi telah dicacah marbakan. Ada satu lagi parti kepelbagai bangsa, tapi akhirnya ianya telah menjadi rojak juga. UMNO adalah sebuah parti yang ditransformasikan sebagai sebuah institusi sosial Melayu dengan tidak mengenepikan hak agama lain, bangsa lain dan juga bahasa lain. Di dalam perkara ini, pada hemat saya, lihatlah dalam setiap ucapan dasar Presiden Parti ataupun ketua-ketua sayap, pemuda, wanita atau puteri, malah perwakilan daripada negeri-negeri yang menjadi jurucakap, memperlihatkan bahawa hakikatnya sunatullah telah menentukan Malaysia ini dengan kemakjmukannya harus diterima sebagai sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian tetapi
tidak harus berlaku penekanan di dalam apa bentuk sekalipun. Mustahil untuk memperolehi kesamarataan, tetapi dari segi keadilan ianya bukan saja dilaksanakan, malah pada hemat saya apa yang sedang diterjemahkan pelaksanaannya adalah sesuatu yang sesuai dengan acuan di Malaysia, dan pada saya tidak ada yang baik selain daripada transformasi telah dilakukan dan kami dapat menghadam dan menelan transformasi itu dengan sebaik-baiknya. Tok, oleh kerana masih tidak mengizinkan, sebenarnya banyak lagi yang saya nak tanya Datuk. Maybe tadi Datuk kata tak strong enough pertanyaan tu, not venomous enough ya. Tapi venom tu kita simpan, mungkin ada pertemuan yang lain nanti Datuk. Tapi sebagai akhirnya Datuk, depan tu adalah perwakilan, depan tu adalah 3.4 juta ahli UMNO, depan tu adalah mereka yang sedang menonton Aura 13 sempena dengan pimpinan UMNO 2013 ini Datuk. Apa seruan Datuk yang terakhir kepada mereka Datuk? Yang menjadi moto saya, slogan saya ialah kesinambungan asas kepemimpinan. Saya orang lama dan saya memberikan kesinambungan kepada kepimpinan. Orang lama tetapi berpemikiran baru. Orang lama tetapi disesuaikan dengan acuan sedia ada. Dan insya-Allah dengan kesinambungan yang akan saya berikan ini, saya meminta perwakilan, pilihlah yang terbaik di kalangan calon yang baik-baik. Wallahu a'lam. Para penonton dan hadirin sekalian, kita telah mendengar daripada Datuk Seri tadi apa yang dikemukakannya. Walaupun dalam 30 minit hanya beberapa soalan saja yang dapat dikemukakan, tapi jawapan-jawapan yang pasti saya merasakan. Jawapan-jawapannya factual, jawapan-jawapannya right to the questions, apa yang ditanyakan, right to the mark. Jadi saya merasakan para penonton menggunakan ingenuity, menggunakan intelligence masing-masing, menggunakan daya fikir masing-masing. Berilah keadilan kepada siapa pun calon-calonnya, termasuk Datuk Seri yang kita kemukakan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan restu kepada apa yang kita lakukan, yang terbaik untuk diri kita, yang terbaik untuk diri anda, yang terbaik untuk negara ini, yang terbaik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk Seri kepada kalian datang ke studio kami. Insya-Allah pada masa-masa akan datang, IMR TV bersedia bila-bila masa saja untuk menentukan bahawa acuan yang nak bawa ini setakat yang menguntungkan Islam Melayu, menguntungkan institusi raja IMR, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan siapa sahaja. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.